Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada malam ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita dihimpunkan hati-hati kita di rumah Allah untuk kita mengabdikan diri kita sepenuhnya dan menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Dan ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesihatan dan diberi kelapangan waktu dan diberi semangat dan istiqamah untuk meneruskan hidup ini dengan ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan Allah memberi rahmat kepada kita untuk terus istiqamah dalam ketaatan dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan makhluk yang dinamakan sebagai manusia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terletak kepada ketakwaannya, iaitu tahap ketinggian ketakwaan yang digarap, yang diusahakan. Makin tinggi ketakwaan seseorang itu dan makin tinggi kesyukuran kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinobatkan sebagai manusia yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia dalam kalangan kamu adalah mereka yang paling bertakwa. Allah sebut yang paling mulia. Yang paling mulia yang paling bertakwa. Paling tu ada yang kurang bertakwa. Maka mereka yang mencapai tahap takwa yang paling tertinggi, maka itulah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak seperti sebahagian kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi Allah ini. Sebahagian kaum itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan ego. Mereka merasakan mereka itu mulia, sehingga kan ada sebahagian yang mengatakan kami adalah anak Allah. Apabila Nabi SAW perintahkan mereka supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, tapi mereka enggan, kesombongan mereka. Mereka mendakwa mereka yang terbaik, keturunan terpilih, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelompok ini disebut kami adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yang mana disebutkan bahawa Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan bahawa kami ini adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasihnya. Tatkala mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima
seseorang itu untuk masuk ke syurganya, untuk selamat dekat akhirat, kecuali dia betul-betul beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Dia kata, walaupun kami tidak beriman kepada engkau, pada wahai Muhammad, kami tetap akan masuk syurga, kami akan tetap akan dilindungi oleh Allah sebab kami adalah anak Allah. Ini satu kaum yang sangat durjana, yang sangat angkuh, sebab mereka merasakan mereka keturunan yang terbaik, sehingga kan kemunculan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, maka mereka tidak boleh terima, sedangkan mereka menanti-nanti. Kalau kita tengok sejarah membuktikan bahawa kaum Yahudi ni ataupun Bani Israel pada zaman Nabi, mereka ramai dekat Madinah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Hari ni cerita pasal Yahudi sikit tuan-tuan. Hari ni tak cerita silibus. Saya tak bawa laptop, saya tak bawa iPad. Saya minggu ni outstation, so sampai rumah, so iPad tu dalam beg, tak keluar-keluar. Pergi kuliah, alamak, on the way terlupa pula nak bawa. Jadi tak bawa laptop tu. Jadi nota tak ada. Saya kata cerita hari lain, nak cerita pasal benda lain hari ni. Ya, cerita satu kaum yang angkuh tuan-tuan. Saya nak cerita benda ni untuk maklumat lah, cerita tentang Bani Israel, tentang Yahudi ni. Ada seorang kawan saya, dia kata, jumpa ustaz, kalau boleh hari-hari dekat Facebook, dekat TikTok, dekat mana-mana media sosial ni kena cerita pasal Palestin, kena ceritakan tentang hak mereka. Kita ceritakan tentang penjajahan yang dijarah oleh negara haram Israel ini. Kena cerita, dia kata, hari-hari kena ceritakan fakta sejarah. Siapa pemilik sebenarnya Palestin itu? Adakah Yahudi memiliki hak untuk merampas harta masyarakat Islam dekat sana? Kena cerita ustaz hari-hari, dia kata. Saya kata, kenapa? Dia kata, dia tunjuk, dia buka handset dia tunjuk sekarang, ustaz, sekarang ni ada Bani Melayu yang sokong Israel. Bani Melayu, bukan Bani Israel, Bani Melayu, Bani kita lah tuan-tuan. Dia sokong Israel. Tak ramai, tapi start lah dia mencela. Dia kata Israel berhak untuk mendiami tempat tu, dia berhak untuk pertahankan negara dia. Ya, dia kata itu bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel. Tapi yang menarik, dia kata dia siap keluarkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah. Dia kata bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan Palestin itu sebagai bumi yang dijanjikan ke atas Bani Israel. Dan itu berlaku perdebatan dekat internet. Golongan Bani Melayu yang pro Israel ni tuan-tuan, walaupun mereka tak ramai, tapi mereka itu disokong oleh non-Muslim yang dekat Malaysia ni. Saya tengok perdebatan itu tuan-tuan secara online, secara tulisan. Dia bukan secara face to face, tapi sekarang ni debat boleh berlaku dekat bahagian status Facebook, dekat bahagian komen-komen tu. Ternyata memang ada Bani Melayu yang sokong penubuhan negara haram Israel. Dan sekarang ni akses untuk berhujah, untuk mendapatkan kekuatan hujah itu, kita boleh dapat maklumat sekarang ni di hujung jari kita tuan-tuan. Bila saya tengok, saya perhatikan hujah-hujah yang dia gunakan samalah, lebih kurang sama seperti mereka yang pro Israel. Yang lebih menarik sekali tuan-tuan, dia quote ayat suci Al-Quran. Dia kata bahawa Palestin ini adalah bumi yang dijanjikan kepada Bani Israel. Betul ke tuan-tuan? Tiba-tiba ada orang datang dekat kita, isu Palestin yang tengah hangat sekarang ini, ada Bani Melayu datang, Syekh, anda tahu tak, Palestin tu memang milik Bani Israel, milik Yahudi, Allah sendiri dah bagi dia, Allah sendiri janjikan dia. Nak jawab apa tuan-tuan? Dia bawa ayat Al-Quran. Mati akal kita kalau tak belajar, kalau kita tak kaji, habis. Ya, betul. Tak boleh salahkan kalau kita tak boleh jawab, sebab kita benda ni kita tak didedahkan, kita tak sempat nak baca, kita tak belajar secara formal ataupun informal. Jadi tak boleh jawab lah. Bukan saja orang biasa tak boleh jawab, ustaz pun tak boleh nak jawab kalau tak belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka itulah bila cerita tentang kaum yang angkuh seperti Bani Israel. Sebab itu Bani Israel ni tuan-tuan, dia rasa dia ni adalah anak Tuhan, dan mereka ni tak pernah sebarkan agama Yahudi ni. Bagi mereka agama Yahudi ni memang adalah untuk kaum mereka, Bani Israel. Memang itu pun asalnya. Setiap Nabi diutuskan, antara perbezaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, yang disebutkan 5 perkara yang diberikan kepada aku tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Salah satunya dia kata bahawa Nabi Muhammad SAW, dia kata Nabi-Nabi lain diutuskan untuk kaumnya sahaja, tapi aku Muhammad SAW diutuskan untuk semua kaum, Yahudi ke, Nasrani ke, Arab ke, Melayu ke, Jawa ke, tak kira lah, Cina ke, Rusia ke, itu keistimewaan Nabi Muhammad. Tapi betul pun, asalnya Nasrani agama, agama Nabi Isa. Dia bukan agama Kristian, tapi orang sendiri yang nama sebagai Kristian. Agama Nabi Isa pun asalnya untuk Bani Israel. Agama Islam, Nabi Musa AS diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khas untuk Bani Israel ketika itu. Betul. Dan mereka sampai sekarang, orang Yahudi, dia tidak sebarkan agama Yahudi kecuali keturunan Bani Israel. Yang langgar etika adalah Kristian saja tuan-tuan. Kristian yang konon dia kata, oh Nabi Isa diutuskan untuk seluruh kaum dan bangsa seluruh dunia ini. Tak betul. Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah bila kita cerita ni betul ke bumi Palestin ini adalah bumi dijanjikan ke atas Bani Israel? Kita nak jawab pada hari ni tuan-tuan. Panjang ceritanya tapi saya ringkaskan. Ya. Jadi pertama kita nak tanya, siapakah itu Bani Israel? Bani Israel daripada 2 kata suku tuan-tuan. Pertama Bani maksudnya apa? Anak. Ibnu seorang, ibnani 2 orang, banun. Itu dia punya plural dia. So kalau atas sebab perubahan faktor grammar, banun jadi bani. Itu anak-anak Israel, anak-anak ataupun keturunan Israel. Kalau kita kata Bani Melayu, itu anak-anak ataupun keturunan Melayu. Ini kita cerita bahas sikit lah, bahasa linguistik supaya kita faham. Dan Israel tu datuk mereka lah, Bani Israel. Maka disebutkan tentang Israel ni siapa tuan-tuan, semua dah tahu. Israel itu adalah nama gelaran ataupun nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Itu bapa kepada keturunan Bani Israel. Nabi Yaqub siapa? Anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa ada abang Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail itulah lahirnya keturunan Arab Quraisy. Jadi itulah kita kata Arab dengan Bani Israel ni dia satu jalur yang sama, sepupu kata orang. Jadi Israel ni adalah Nabi Yaqub, maksudnya hamba Allah yang taat. So bila kata Bani Israel iaitu Bani Yaqub. Dan Bani Israel ni dia ada 12 tribes, dia ada 12 kabilah. Berdasarkan anak Nabi Yaqub dia ada 12 orang anak. Ini disebutkan dalam Al-Quran, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Dalam Al-Quran ketika mana Nabi Musa, ketika Bani Israel lepas daripada cengkaman Fir'aun, maka dia minta air, wahai Nabi Musa bagilah kami air, kami nak minum. Maka Nabi Musa ambil tongkat ketuk dekat tanah, maka terpancallah 12 air mata air. Setiap kabilah ada air mata airnya untuk diminum. Maksudnya Bani Israel ni ada 12 kabilah, iaitu setiap kabilah tu berasal daripada setiap seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ni mereka ni memang keturunan Nabi Yaqub. Kalau kita tengok keturunan Yahudi tu, itulah keturunan Bani Israel, saki baki daripada keturunan Israel yang ada ni sekarang ni tuan-tuan. Dan mereka mendakwa bahawa Palestin itu adalah negara hak milik datuk nenek moyang mereka. Mereka mengaku bahawa dan mereka mendakwa Palestin itu adalah mereka lah peribuminya. Betul ke tak betul?
Jadi inilah digunakan oleh penyokong-penyokong Israel, termasuk sebahagian Bani Melayu yang mula saja menyerap pemikiran-pemikiran yang sangat bahaya kepada anak-anak muda sekarang ini. Yang saya lebih risaukan kepada anak-anak saya, anak-anak kita ni. Bila saya dengar cerita macam tu, saya panggil anak-anak saya ceritakan, saya tunjukkan dia orang, saya kempenkan tentang kempen Palestin ni. Sebab dia orang ni, anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau kita lepa dan leka, kita tak ajar mereka tentang isu Palestin ataupun apa-apalah berkaitan dengan akidah dan seumpamanya, mereka boleh explore melalui internet, mereka boleh jumpa. Yang kita tak jumpa, dia orang boleh jumpa. Senyap-senyap duduk dalam bilik. Tanpa guidance daripada kita ni tuan-tuan, anak kita boleh hanyut. Saya dengar macam tu, ada Bani Melayu yang pro Israel, saya risau. Saya panggil, saya tanya dia, apa pandangan tentang Palestin? Bila dia jawab, dia jelaskan, kita rasa lega lah. Kita kasih peringatan, kat Malaysia ni sudah ada gerakan yang sokong Israel, hati-hati, jangan mudah untuk kita percaya cakap-cakap dia. Tak puas hati, tak faham, tanya, sebab ini melibatkan hak kita, hak akidah. Jadi benda ni bukan benda yang boleh buat main-main tuan-tuan. Jadi berbalik kepada Bani Israel ni tuan-tuan, Bani Israel ini adalah satu kaum yang cukup lama, umur dia yang panjang, satu bangsa yang cukup panjang daripada Nabi Yaqub alaihissalam sampai sekarang, bangsa tu masih wujud. Satu-satunya bangsa yang masih wujud ni tuan-tuan, yang Allah tak pupuskan, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi ini, yang mana keturunan mereka masih lagi kekal sampai sekarang. Yang mana kaum-kaum yang lain habis, musnah, pupus, menolak kenabian nabi-nabi mereka, menolak risalah tauhid, mengingkari ajaran nabi-nabi mereka, Allah hantar azab dan mereka hancur, habis, mati. Tapi Bani Israel ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala beri mereka nikmat yang cukup banyak. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam memperingati kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah ke atas kalian. Bani Israel ni adalah kaum yang banyak Allah bagi nikmat. Apakah nikmatnya? Iz ja'ala fikum anbiya'a, yang mana Allah melantik dalam kalangan mereka ramai sekali para nabi dan rasul. Ulama-ulama kata dalam ratusan, dalam ribuan para nabi yang Allah utuskan dekat muka bumi ini, majoritinya adalah Bani Israel. Tuan-tuan rasa macam mana kalau kaum kita ni ada nabi? Bangga tak? Contoh, kita bawa, kita ni bangsa Melayu lah, tiba-tiba ada satu skrip sejarah mengatakan bahawa orang Melayu ni pernah diutus nabi, ada nabi dalam kalangan Bani Melayu. Dia punya bangga tuan-tuan. Kita orang Melayu ada nabi lah. Masuk Facebook, kita buat catatan, berbangga kita. Itu baru seorang, tapi tak ada lah. Wallahu alam, saya tak tahu lah tuan-tuan, ada ke nabi dalam kalangan Melayu ni. Dia punya bangga tu, apatah lagi kalau satu keturunan tu memiliki nabi yang cukup ramai, ratusan nabi. Dalam Musnad Imam Ahmad 1000 lebih nabi dan rasul. Cuma yang dimaklumkan kepada kita 25 rasul saja, tapi yang lain Allah tak ceritakan. Allah ceritakan serba ringkas 25 rasul sahaja. Yang the rest, ratusan ribuan lain yang Allah tak terima. Tetapi dimaksudkan oleh para ulama, majoritinya adalah para nabi dan rasul. Sebab itulah kalau kita lihat, ketika Bani Israel ramai pergi dekat Madinah, pasal apa? Sebab mereka menunggu Nabi akhir zaman. Dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Allah mendetailkan ciri-ciri Nabi akhir zaman di dalam kitab-kitab mereka. Diceritakan, serba lengkap. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Golongan-golongan yang kami beri kitab, iaitu ahli kitab, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi akhir zaman, ciri-cirinya seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Pasal apa? Ciri-ciri Nabi akhir zaman disebut dengan detail di dalam kitab Taurat dan Injil. Rupa Nabi Muhammad macam mana, tinggi macam mana, rambut macam mana, kulit macam mana, disebutkan.
Dan disebutkan juga bagaimana di mana akan muncul Nabi akhir zaman, juga disebut dalam kitab-kitab mereka. Dia kata akan muncul Nabi akhir zaman di satu tempat padang pasir yang penuh dengan kurma, tamar. Ketika itu zaman, ya, kalau kita lihat dekat Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab itu, tak ada tempat yang paling banyak sekali buah tamar, Madinah lah. Sebab itu Bani Israel mereka ketika mana dihalau oleh Rom daripada Palestin, mereka pergi dekat Madinah menantikan Nabi akhir zaman, dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu juga adalah mereka. Siapa? Bani Israel. Dekat Madinah itu mereka menunggu Nabi akhir zaman, dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu juga adalah mereka, keturunan mereka. Sebab itulah ramai pendeta-pendeta Yahudi ketika itu, mereka beribadah dengan seibadah-ibadahnya, tak keluar daripada kuil, beribadah 24 jam, tidur kejap, makan sedikit, beribadah. Pasal apa mereka beribadah dan mempertingkatkan ibadah mereka? Sebab mereka mengharap supaya mereka sendirilah yang dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Macam tu sekali, tuan-tuan. Tapi sayangnya, malangnya bagi mereka, rupa-rupanya Nabi akhir zaman, Nabi datang berhijrah, yang Nabi itu ciri-ciri yang disebut dalam kitab Taurat itu semuanya tepat, tapi bukan Bani Israel, tapi keturunan Nabi Ismail alaihissalam, iaitu keturunan Arab. Mereka dengki, mereka tak puas hati, sampai sekarang lah mereka menghina dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dan ke seluruh umat Islam secara umumnya, tuan-tuan. Jadi ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Allah berikan kelebihan majoriti nabi-nabi dan rasul diutus itu adalah nabi Bani Israel, dan Allah menjadikan mereka raja-raja yang memerintah dunia ini, tuan-tuan. Kenikmatan yang cukup besar. Wa atakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan malam yu'ti ahadan minhum minal alamin, iaitu tak ada kaum-kaum yang lain nikmat diberikan kepada Bani Israel kecuali mereka lah nikmat yang paling besar sekali, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalannya betul ke Palestin itu adalah bumi yang dijanjikan, ya. Dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam kitab, disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 21. Tadi saya baca tu, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, itu ayat 20 surah Al-Maidah. Ayat surah Al-Maidah ayat 21, ini cerita. Ini yang duk diperhujahkan bahawa bumi Palestin ini adalah bumi yang dijanjikan, the promised land. Biasa kita dengar. Bila orang tanya, betul ke Ustaz Palestin tu bumi yang dijanjikan untuk Bani Israel ataupun kaum Yahudi? Saya kata, to be fair, yes, memang ada. Saya kata pernah dijanjikan. Dia Palestin bumi yang dijanjikan, dan bumi Palestin pernah dijanjikan, dia adalah dua ayat yang berbeza. Kena faham. Kalau Palestin adalah bumi yang dijanjikan, dia selama-lama jadi bumi yang dijanjikan. Tapi bila saya kata pernah dijanjikan, which is dulu it was, betul. Sekarang tak tentu lagi, tuan-tuan. Ya, betul. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini ayat dia berbunyi, tuan-tuan. Allah menceritakan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa supaya mengarahkan kaum Bani Israel, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, iaitu kaum Bani Israel, masuklah kalian ke bumi yang suci, al-ardul muqaddasah, iaitu bumi yang suci, bumi muqaddas, Baitul Maqdis, itulah Jerusalem, West Bank, ya. Masuklah ke bumi yang mulia, allati kataballahu lakum, yang telah dijanjikan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala milik kamu. Ini duk pukul canang ni. Tapi bila kita jumpa orang macam ni, tuan-tuan, dia kata cuba baca habis ayat tu.
dan baca ayat-ayat seterusnya, kamu akan nampak jawapannya. Ada saya tengok tu dalam conversation tu, dia kata ada seorang, ialah mungkin ustaz juga ataupun dia belajar, ataupun tak ustaz tapi dia belajar, tuan-tuan, dia kata you ni yang sokong Israel ni, you jangan baca satu ayat, you baca ayat bawah tu. Oh, tak hafal, tak apa dan sebagainya. Bacalah baru dapat jawapan. Betul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa menyeru kaumnya, wahai kaumku, ayuh masuk ke bumi Palestin, bumi yang suci, bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan ke atas kamu, milik kamu, iaitu bumi yang dijanjikan. Disambung ayat tu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kata Nabi Musa kepada kaumnya, wala tartaddu ala atbarikum fatanqalibu khasirin. Tetapi jangan kamu berpaling tubuh badan kamu, maksudnya dengan syarat nak masuk ke bumi Palestin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti berjihad, mesti berperang. Ketika zaman Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, bumi Palestin ini didiami oleh kaum yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kaum yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas Bani Israel ini dibebaskan oleh Allah melalui Nabi Musa daripada perhambaan Firaun, tuan-tuan, maka mereka perlu menunaikan janji mereka. Mereka perlu menunaikan tugas dakwah mereka untuk menyebarkan agama Allah dekat bumi Palestin dan mendiami bumi Palestin dan memakmurkan bumi Palestin. Itu perintah Allah ke atas Bani Israel. Bukan duduk saja-saja makan minum, tak ada. You masuk Palestin, you kena ada tugas, ada special tugas yang you kena buat. Itu Allah kata, masuk berjihad, lawan kekufuran, lawan golongan musyrik, dan sebarkan ketauhidan di bumi Palestin dan memakmurkannya dan memuliakan bumi Palestin, sebab itu adalah tanah yang mulia. Itu. Tapi dia orang tak nak, tuan-tuan. Sebab tu Allah kata, pergi berperang, pergi berjihad. Dan jangan kamu berpaling, jangan lari daripada jihad, kamu akan rugi. Jadi tuan-tuan, bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah bumi yang dijanjikan, tetapi bersyarat. Mesti berjihad, mesti jalankan tugas dakwah, membungkam segala kesyirikan di bumi Palestin itu. Adakah mereka terima tawaran Allah Subhanahu wa taala? Itu persoalannya. Dan adakah itu mereka lakukan? Ini nak jawab ni. Baik, ayat seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa alaihi salam menyeru kepada Bani Israel supaya berperang, berjihad, apa jawab mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana dialog mereka kepada Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam Palestin itu ada kaum jabbarin, satu kaum yang kuat, hebat dalam seni peperangan, hebat dalam pertempuran. Dia kata, wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan masuk. Kami tidak akan masuk, dia kata. Tu dia, Allah offer tapi mereka tolak. Ya, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, melainkan kalau mereka keluar daripada bumi Palestin barulah kami nak masuk. Tuan-tuan, Bani Israel ni kaum yang pemalas. Ya, mereka hidup dalam perhambaan dan mereka itu kaum yang tidak mau berusaha seperti sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi nak berjaya, mereka berjihad. Mereka nak menjadi satu, ya, membebaskan Jazirah Arab daripada kesyirikan, menyebarkan Islam, mereka berjihad. Tapi Bani Israel ni mereka nak senang. Dia kata, wahai Nabi Musa, wahai Musa, kami takkan masuk kecuali keluar. Maksudnya mereka tak nak berjihad sendiri. Bayangkan, ya, diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel tak nak usaha keras. Dia nak benda yang mudah saja, tuan-tuan. Ya, sampai minta makanan pun, nak minta air pun bukan nak gali telaga sendiri, minta pada Nabi Musa. Nabi Musa ketuk sampai keluar air. You nak cari air, carilah sendiri, you galilah telaga dan sebagainya. Itu pun minta Nabi Musa. Nak makanan, minta Nabi Musa supaya turunkan makanan. Allah turunkan makanan daripada langit. Allah keluarkan manisan, minuman manisan daripada tanah. Ya,
Lepas tu mereka nak minta bahan-bahan mentah seperti bawang, kacang dah dan apa-apa lagi lah sayur-sayuran. Bukan mereka nak bercucuk tanam. Mereka minta kepada Nabi Musa supaya Allah bagi bawang. Pemalas tuan-tuan, nak kerja senang. Jadi mereka nak masuk ke bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletak syarat, you kena berjihad. Malas, tak nak. Dia minta apa? Supaya Allah keluarkan, biar kami masuk. Biar kami masuk tanpa perang, tanpa jihad fi sabilillah. Macam tu. Kata wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami takkan masuk sehinggalah Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka. Wa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Barulah kami masuk. Pemalas tuan-tuan. Macam tu sekali. Dia nak minta bawang pun tak nak tanam. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka. Ya. Ya betul, ya Allah, dia kata wahai Musa, kami tak sabar dengan satu makanan. Kami nak bawang, kami nak kacang dal, kami nak tu nak ni. Dia kata minta supaya Tuhan kau bagi kami. Pemalas, tak nak bercucuk tanam. Itu Bani Israel. Ini pun pemalas juga, dia tak nak masuk. Asal apa? Takut. Kalau Allah keluarkan kaum Jabbarin daripada Palestin, barulah mereka masuk. Mana boleh macam tu tuan-tuan. Lihatlah para sahabat Nabi SAW ketika mana mereka dikecam oleh kaum Quraisy. Ada mereka minta, Muhammad tolong doa kepada Allah supaya musnahkanlah, tak payah kami berperang. Tidak, para sahabat pergi berjihad dengan senjata yang tak berapa yang nak ada. Begitu juga dengan jumlah yang tak ramai, pergi juga berjihad, berusaha. Itu sahabat Nabi SAW. Tapi hakikatnya memang bumi Palestin itu bumi dijanjikan tapi bersyarat. Tetapi mereka sendiri tolak, dan mereka sendiri tidak mahu menerima tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak masuk melalui jalan yang mudah. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sebalik ini tuan-tuan, ya, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada sebahagian daripada Bani Israel yang ramai-ramai itu, sebahagiannya, ya, ada 2 orang yang sebahagian daripada mereka ni memang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan bila sebut tentang Bani Israel ni ataupun kaum Yahudi, tak semuanya jahat. Ada juga yang baik, ada yang saleh. Yang Bani Israel versi Nabi Musa alaihi salam ini tuan-tuan, memang ada di kalangan mereka yang baik, dan mereka memujuk kata jomlah kita pergi berperang. Kalau kamu betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu wahai Bani Israel yang dulunya hidup dalam penuh perhambaan dengan Fir'aun, maka Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan. Maka time inilah kita nak bersyukur. Allah perintah berjihad. Ya, dia kata tatkala kita masuk ke pintu utama Palestin itu untuk kita berjihad, insya-Allah kita akan menang. Dan kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul pun tuan-tuan, walaupun kekuatan tak berapa nak kuat, Perang Badar cukuplah kita tengok bukti Allah bantu tentera-tentera Islam. Tentera tak ramai, senjata tak kuat, kuda tak banyak tuan-tuan, 300 boleh menang lawan 1000 tentera. Alhamdulillah. Macam tu jugalah konsepnya kalaulah Bani Israel mereka yakin pada Allah, yakin kepada Nabi Musa alaihi salam, walaupun mereka tak sekuat mana sekalipun, insya-Allah bantuan Allah akan turun. Tapi Bani Israel mereka tidak sama sekali percaya, dan mereka tolak tawaran Allah itu. Dan lebih biadab kata mereka lagi, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha. Selepas dipujuk, jomlah masuk, jomlah jihad jalan Allah. Kata apa? Ya Musa, sekali lagi disebut, lan nadkhulaha, kami tak akan masuk, kami tidak akan masuk, abada, sama sekali. Waktu dia, kami tidak akan masuk sama sekali. Tuan-tuan, dia gunakan ayat penegas banyak sekali tuan-tuan. Kalau siapa belajar bahasa Arab, belajar grammar bahasa Arab, dia nampak ayat tu Allah ceritakan betapa degilnya Bani Israel dengan gaya bahasa yang Allah gambarkan. Dia kata lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk, abada, sama sekali. Apa yang dimaksudkan? Bumi yang dijanjikan tapi kamu sendiri tolak, kamu sendiri enggan, dan kamu sendiri tak nak masuk. Nampak? Madamu fiha, selagi mana kaum Jabbarin itu berada di dalam tu. Dia kata kalau Allah tak keluarkan, kami takkan masuk, kami duduk sinilah. Tapi ayat yang lebih biadab tuan-tuan, apa dia kata? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Tu dia. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kau ajar betul tuan-tuan, dia kata.
Kami tak akan masuk sama sekali selagi mana Jabarin berada dalam tu. Wahai Musa, pergilah engkau berperang dengan Tuhan engkau. Wah, tu biadab tu tuan-tuan. Dah lah tak bersyukur. Bani Israel ni tuan-tuan, mereka berjanji pada Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Musa, ketika mana mereka di bawah cengkaman Fir'aun, dia kata, wahai Musa, kalau kau berjaya bebaskan kami daripada Fir'aun, kami akan beriman pada engkau, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka janji. Lepas selamat tuan-tuan, mereka tak beriman. Janji itu tidak ditepati, habis, burn macam tu. Padahal mereka dah diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya apa, wadhkuru ni'matallah wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Lepas mereka dah terlepas, mereka dah bebas, maka Nabi Musa tuntut supaya mereka beriman pada Allah. Mereka tak beriman, kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, ingatlah tak kala kami, iaitu Allah, menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, mereka menyeksa kamu, menghina kamu, memperhambakan kamu. Bukan itu saja, yudhabbihuna abna'akum, Fir'aun membunuh anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka memperkosa dan merogol isteri-isteri kamu. Wa fi dzalika bala'un min rabbikum 'azim, dan sesungguhnya itu adalah ujian yang sangat berat yang Allah berikan kepada kamu, tetapi Allah bebaskan. Bukan itu saja, ketika mereka dikejar oleh tentera Israel, tentera Fir'aun, maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana Allah selamatkan mereka. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Bayangkan tuan-tuan, mukjizat macam-macam lah Allah tunjukkan. Mukjizat Nabi Musa, mereka lihat ular Nabi Musa, tongkat tu bertukar jadi ular, dia makan semua ular-ular ahli sihir Fir'aun. Ahli-ahli sihir terkejut, dia tengok, dia kata, ini ular bukan ular ahli sihir, ular yang betul-betul punya ular. Tongkat bertukar menjadi the real ular. Akhirnya ahli-ahli sihir Fir'aun masuk Islam, dan mereka dibunuh. Mereka sanggup dibunuh oleh Fir'aun asalkan mereka tidak kufur pada Allah, sebab mereka nampak sendiri. Tapi Bani Israel menampak tu pun tak nak beriman juga. Dan ketika mana mereka tersekat dekat Laut Merah, tak boleh nak seberang ni tuan-tuan, Allah perintahkan Nabi Musa ketuk tongkat, terbelah laut. Bayangkan tuan-tuan, mukjizat macam tu punya besar pun masih tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melintasi laut bebas, wa aghraqna ala fir'aun, dan ketika itu, ketika mereka melintas, tentera Fir'aun pun ikut sama melintas dekat Laut Merah tu, dan akhirnya apa? Allah tenggelamkan. Pun masih tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Degilnya, janji mereka tak pernah tepati. Ya, sebab itulah kaum ni tuan-tuan, perjanjian-perjanjian UN, perjanjian damai ke perjanjian gencatan senjata tak pernah ditepati tuan-tuan. Memang langgar saja. Orang tanya, kenapa Ustaz? Dia Yahudi ni suka langgar janji. Dengan Nabi Musa selamba langgar janji, apatah lagi kita manusia biasa ni tuan-tuan. Itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah, mereka tak nak masuk, dan mereka tetap tidak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dipujuk masuk, maka dia kata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, kau pergi, kaulah dengan Tuhan kamu. Dia tak mengaku Allah tu Tuhan dia. Ya, bayangkan ketika mereka minta pertolongan supaya diberi makanan, dia minta Nabi Musa doakan kepada Allah supaya mereka diberi makanan, pun mereka tak mengaku Tuhan. Mereka kata, wa isqultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka. Dia kata, wahai Musa, kami tak sabar dengan satu makanan, tolong doakan untuk kami Tuhan kamu, bukan Tuhan kami. Dia kata, mereka tak nak beriman. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, wahai Musa, kau pergilah berperang dengan Tuhan engkau. Kami inna hahuna qaidun, kami tetap duduk kat sini. Kami tak boleh buat apa-apa. Sehingga dan akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa pun give up dah, tak boleh nak kata apa dah. Allah pening kepala dah. Nabi Musa kata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Dia kata, ya Allah, aku tak boleh nak menguasai mereka, tak boleh nak pengaruh mereka, sebab hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dah try the best sehabis-habis mungkin. Dia kata, aku tak mampu kecuali aku menguasai diriku saja. Maksudnya tak boleh nak nak pujuk mereka. Dan Nabi Musa, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin,
Ya Allah, bagikanlah hukuman yang pemisah antara kami dengan kaum yang fasik. Maka Nabi Musa dah give up, bukan give up lah, rasa macam kecewa. Ya, dia tak boleh nak menguasai, nak mempengaruhi kaumnya. Dia kata, ya Allah, bagilah hukuman ke atas kaum yang fasik. Nabi Musa sendiri mengatakan Bani Israel ini adalah kaum yang fasik, iaitu kaum Bani Israel di kalangan mereka yang tidak taat pada perintah Allah. Yang taat tak termasuk. Ya. Dan akhirnya apa tuan-tuan? Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Bacalah ayat ni. Akhir sekali sebab kedegilan mereka, Allah Subhanahu wa taala dah offer mereka untuk duduk dekat bumi Palestin dengan syarat jihad, tetapi mereka tolak. Dan kurang hajar dan menghina Nabi Musa AS, suruh Allah dan Nabi Musa pergi berperang, kami tak nak. Mereka sendiri tolak. Dan Allah minta Nabi Musa supaya jatuhkan hukuman ke atas Bani Israel yang sangat degil ini. Maka Allah kata, qala fa innaha muharramatun alaihim. Sesungguhnya bahawa bumi Palestin itu, bumi suci itu diharamkan ke atas mereka. Ini yang tak baca ni. Yang pro Israel tak nak baca pula yang ni. Mereka diharamkan masuk ke bumi Palestin. Ya, selama 40 tahun yatihuna fil ard, mereka sesat di bumi Sinai. Bumi Sinai ni kalau pergi Mesir ni tuan-tuan, pergi bumi Sinai. Dekat situlah tempat yang didakwa, tempat dikumpulkan Bani Israel, dan mereka dikepung, mereka tak keluar, tak boleh pergi mana-mana dekat Sinai selama 40 tahun. Sampai wafatnya Nabi Musa, sampai Nabi Harun, mereka tak masuk ke bumi Palestin. Ya. Habis bacalah ayat ni. Akhirnya mereka tolak dan akhir diharamkan ke atas mereka dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Bani Israel berjaya masuk ke bumi Palestin. Dia cerita panjang lagi tuan-tuan. Dia generasi demi generasi. Selepas wafatnya Nabi Musa, Nabi Harun, maka urusan Bani Israel diamanahkan kepada Nabi Yusha bin Nun. Itu bermula generasi baru. Generasi baru tu yang bangkit, dan ada cerita yang panjang sejarah bagaimana mereka masuk ke bumi Palestin. Ya, dan seterusnya. Disitulah lahirnya nabi-nabi yang ramai. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang pertama sekali bina Baitul Maqdis. Ni dia dakwa ni, dia nak runtuhkan Masjidil Aqsa, sebab mereka dakwa di situ adanya kuil yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Ya, tapi Nabi Sulaiman bina macam masjid lah, tapi diruntuhkan oleh empire sebelum ni. Nabi Sulaiman bina Baitul Maqdis, kemudian diruntuhkan. Bukannya tersembunyi ke apa ke, ada kata ada. Kemudian dibina balik oleh Islam dan sebagainya. Jadi Baitul Maqdis, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israil ni panjang cerita dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sesungguhnya kami menceritakan cerita yang terbaik di dalam Al-Quran. Segala cerita yang dalam Al-Quran Allah sebut ini adalah cerita yang terbaik. Tidak ada cerita yang terbaik melainkan daripada Al-Quran, iaitu ibrahnya yang cukup baik. Cerita kaum-kaum terdahulu ni banyak sangat. Bayangkan Nabi dan Rasul ada 1000 lebih. Berapa banyak kaum yang terdahulu. Ceritanya banyak tak? Sudah tentu ceritanya banyak, tetapi Allah tapis. Allah masukkan sedikit saja dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran. Itulah yang terbaik tuan-tuan. Dan cerita kaum yang paling panjang Allah ceritakan adalah cerita Bani Israel dalam Al-Quran. Kaum yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Bani Israel. Dan Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Cerita panjang lah tuan-tuan sebenarnya. Cerita pasal Bani Israel, kisahnya daripada Nabi Yaqub sampai ke Nabi Yusha ni tuan-tuan. Cerita yang sangat panjang. Tapi kita tak ada masa nak cerita panjang-panjang. Kita cerita ringkas saja tuan-tuan. Tapi kita cerita pertama, kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan jadi hamba Allah yang tidak bersyukur atas segala nikmat Allah. Allah bagi nikmat banyak, tak pernah bersyukur, tak pernah bertakwa seperti Bani Israel. Jangan jadi seperti Bani Israel. Tuan-tuan, saya kata, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, iaitu kelebihan-kelebihan yang Allah tak pernah bagi kepada kaum-kaum yang lain, tuan-tuan. Sebab itu saya kata Bani Israel ni kaum yang masih kekal sampai sekarang ni. Kaum-kaum yang lain dah mati, dah habis dah, tak ada dah. Nabi-nabi terdahulu dah dipupuskan, dihabiskan, dimusnahkan. Kaum Nabi Lut diterbalikkan, habis.
Kaum Nabi Nuh mati sebab kebanjiran. Kaum Madian, kaum Ba'ad, kaum Thamud. Kaum Thamud tu tuan-tuan yang boleh, dia punya teknologi tu, dia boleh ketuk dia boleh pahat gunung-gunung yang keras tu jadi bangunan yang cantik dekat Petra tu tuan-tuan. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, dia panjang daripada Jordan tu sampai dekat Saudi tu. Tapi Allah musnahkan sepanjang-panjang gunung ni tuan-tuan. Diriwayatkan dalam sejarah bagaimana gunung-gunung yang tinggi dipahat jadi bangunan yang cantik. Pergi kat Petra Jordan tu, cantik ni tuan-tuan. Kita tu zaman tu bagi tu tak ada teknologi, tak ada apa-apa lah, tukul dengan besi tu je baik boleh jadi cantik macam tu je sekali. Tapi kaum tadi musnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketamadun mereka tinggal sedikit saja. Allah nak tunjuk kaum yang hebat seperti ini, Allah musnahkan. Tapi Bani Israel tidak, Allah tak musnahkan mereka sampai sekarang wujud. Bahkan Allah pernah musnahkan, Allah pernah matikan Bani Israel, tapi Allah hidupkan balik. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan beriman pada Allah kecuali kami lihat Allah terang-terangan. Dahlah janji tak tunai janji, bila minta beriman pada Allah mereka tak nak beriman. Dia kata buat demand pula, dia kata boleh kami nak beriman pada Allah, tapi dengan syarat tunjukkan Allah depan mata kami. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan Allah hantar petir, sabung menyabung, membunuh Bani Israel ketika itu, mati. Maksudnya mereka merasai azab kematian, mereka merasai sakaratul maut, dan mereka pernah merasai azab kubur. Semua mereka rasa. Tapi selepas itu tuan-tuan, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Satu-satunya kaum Allah matikan mereka, Allah hidupkan balik supaya mereka bersyukur, supaya mereka beriman pada Allah, mereka kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad, Thamud, Madian tak ada, semua mati habis, tak dihidupkan balik. Tapi Bani Israel ni dah mampus, tu dia, dihidupkan balik. Beriman tak beriman juga. Degil sungguh kutu berhak ni tuan-tuan. Ya, nikmat apa yang nak didustakan, nikmat apa yang Allah tak bagi kepada kaum Bani Israel yang tidak ada pada kaum yang lain. Dah mati, dah rasa seksa mati, sakaratul maut, alam kubur punya seksa dah rasa dah, Allah hidupkan balik supaya Allah bagi peluang untuk mereka beriman. Ini bukan second chance lagi dah, ni berchance ni pun masih lagi tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, 7 suku dah cukuplah setakat tu tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Ya, jangan jadi seperti Bani Israel. Jadilah hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang bertakwa. Itulah yang mulia tuan-tuan. Hamba Allah yang dikasihi oleh Allah adalah ketakwaan mereka, bukan berbangga dengan keturunan mereka. Bukan berbangga dengan mereka ni Bani Israel anak Tuhan, keturunan Nabi SAW. Iman tidak diwarisi, tapi iman itu dengan ketakwaan dan keimanan yang kita usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la marida illa shafaita wa la hajat min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.